masyarakat India akan buat satu kejutan. Itu for sure. Akan jadi dramatik kali ini. Dramatik ya. Jika saya ditakdirkan, saya akan pastikan balik kepada pangkuan asal. Selesaikan masalah rakyat dulu. Wah, saya dah cakap macam orang politik sekarang. Tak, selesaikan masalah. Bila rakyat senang, tak payah setiap kali saya kena sedekah untuk undi. Ini kita punya kandidat. Ni baik punya orang. Sangat bagus. Boleh tolong. Okey tak tahu. Dia jawab tak tahu. Kami tak tanya soalan. Ini masalah. Kenapa kau pula nak menggertak kita orang? Biar buka kertanya. Apa? Tak tahu. Tak tahu. Apa? 3, 2, 1. 12 hari bulan Ogos kita akan menghadapi satu lagi pilihan raya negeri untuk 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia ini dengan pelbagai taktik serangan berbentuk individu, kepartian dan sebagainya lah. Kena kita faham tentang politik Malaysia sekarang ni. Jadi untuk mengulas kecelaruan politik tu, boleh tak you cuba huraikan dekat kami? Mungkin kita akan sama-sama mendengar ataupun boleh mengulas selepas ini apakah bentuk kecelaruan yang kita rasa ada di dalam politik Malaysia dan juga yang boleh kita betulkan selepas ini. Baik. Bila kita petik topik kecelaruan politik ini, kita kena meneliti apa tu kecelaruan dulu. Kecelaruan ini adalah seperti dalam bahasa ini kita panggil confuse. Okay. Ada satu ungkapan yang famous. If you can't convince them, you confuse them. Okay. Itu style dalam politik ni. Bila kita tak dapat dapatkan kepercayaan rakyat, kita akan cuba lagi. Kalau satu tahap kita memang tak boleh cuba, memang mereka tak terima, kita confuse, kita akan kecelarukan fikiran dia. Jadi ianya lebih kepada kebencian dalam politik. Bila berlakunya kebencian dalam politik, di mana kebencian itu akan menyebabkan macam-macam masalah. Bila kebencian itu boleh jadi beberapa aspek. Contoh, kebencian ikut keagamaan, ikut kaum, ataupun kebencian yang menyebabkan dari konsep semangat negarawan. Okay. Bila berlakunya kecelaruan, rakyat pula dalam terdesak nak pilih yang mana satu betul, yang mana satu salah. Masalahnya, rakyat sendiri tak pasti, dia mungkin tak faham konsep itu. Bila kecelaruan ini berlaku, bila ahli-ahli politik ni ketandusan idea macam mana kita nak menyebabkan satu kontroversi sesama rakyat. Bila ada kontroversi, baru ada drama. Bila dah ada drama, baru orang politik tak akan cakap. Dia akan memetik api dulu. Spark api dulu. Spark api itu akan merebak dengan cepat bila mereka menggunakan kaedah kecelaruan politik ni. Bila berlakunya kecelaruan, masyarakat yang lebih daripada satu ethnic group seperti Malaysia, Indonesia, Myanmar, kita melihat bila berlakunya kecelaruan di antara etnik, antara cara yang paling senang untuk menyebabkan kecelaruan dalam politik. Tetapi mereka faham benda ni untuk keadaan temporary saja, untuk jangka masa pendek. Kita akan melihat perkara-perkara seperti kecelaruan politik ini akan berlaku pada masa dalam pilihan raya saja. Selepas pilihan raya, orang tak kisah. Orang akan buat benda yang sama. Kita ambil beberapa contoh. Kebencian politik ini pada mulanya akan menjadi benda yang kecil, tetapi ia boleh menyemerakkan lagi isu itu kepada keganasan. Puncak kepada kebencian itu akan lead kepada keganasan. Saya ambil contoh, sebagai contoh Donald Trump. Dia menggunakan konsep kebencian sesama etnik di antara orang putih, orang hitam dan orang Meksiko. Dengan itu dia rasa dia boleh mendapatkan satu sokongan. Pada mulanya ya. Tetapi jika sesebuah kerajaan itu melandaskan ataupun melahir daripada konsep kecelaruan ini, takkan tahan lama. Kita ambil beberapa contoh. Even di Malaysia, kita melihat satu parti ini pada asalnya biasa menjadi pembangkang.
siap bagi macam-macam kebencian. Mei 13, masyarakat khususnya Melayu lebih kepada Bumi Putra, konsep Bumi Putra, dan orang Cina pula lebih kepada usahawan, mereka, di mana mereka dilabelkan sebagai kaya. Sangat kaya sampai bangsa lain menjadi miskin, dan masyarakat India pula dianggap sebagai gangster. Tetapi kalau kalau kita tengok betul-betul, kalau kita ikut kepada konteks sosial lah, ini semua faham. Tetapi masalah rakyat Malaysia bukan lagi Melayu. India, Melayu, Cina semua cepat lupa. Itu adalah satu kelemahan yang digunakan oleh ahli politik untuk membakar lagi problem kecelaruan dan kebencian dalam politik. Okey Tuan, kalau katakanlah kita melihat kepada kecelaruan ini berterusan, apakah akan jadi kepada negara kita berteraskan kepada politik yang ada sekarang ni? Kita melihat kepada jangka masa kecelaruan tu. Tapi kita kena faham kecelaruan tu ikut kepada aktif ke pasif. Kecelaruan hasil daripada kebencian. Kebencian politik. Bila berlakunya konsep kebencian politik, akan lahirlah kecelaruan politik sama masyarakat dalam Malaysia. Okey. Jika seseorang itu tidak suka dengan sesuatu benda kerana mempunyai prinsip tersendiri, yang itu dipanggil tidak suka. Tetapi bila tidak suka itu menjadi kebencian, akan menyebabkan kemarahan. Kemarahan akan berlakunya keganasan. Saya bagi sebagai satu contoh. Lepas tu saya akan ulas balik kenapa benda tu berapa lama dia akan tahan. Jika saya menghadiri satu majlis masyarakat Melayu di mana majoritinya adalah Melayu, dan mungkin 3-4 orang adalah masyarakat India khususnya. Jika di situ dihidangkan makanan daging contohnya, di mana bagi masyarakat Melayu dia nampak sebagai okey, majoriti kita. Kalau you suka, you makanlah, kami tak paksa. Mungkin ada makanan lain. Tetapi bagi masyarakat India, dia terasa saya dipelawa ke masuk, tetapi dihidangkan daging seolah macam menghina. Belum lagi. Yang tu itu marah, itu rasa tak suka. Saya tak suka, maka saya tak makan. Tetapi akan ada sedikit level kemarahan. Kenapa? Kenapa you sepatutnya bertolak ansur, berfikir sekurang-kurangnya, fikirlah mereka yang tak makan, sensitivity. Tetapi itu tak akan lama, pasal kemarahan tu boleh dibaiki, temporary solution. Jika masyarakat Melayu dalam majlis itu kata, ini adalah program kami, ini adalah makanan kami, kalau kau makan, kau kena makan juga, itu adalah kebencian. Bila menjadi kebencian, maka efek kepada tidak suka dengan kebencian itu lain, di mana minoriti biasanya akan menjadi isu besar. Bila minoriti, katakan dalam konsep contoh ini, bila masyarakat India, bila diberi, dia ada option untuk tolak. Bila dipaksa, ia menjadi lebih, dia melanggar prinsip saya. So back to politik. Contohnya di Malaysia ni, dipakai sekarang ahli politik pakai macam-macam kecelaruan. Contoh, ada satu parti kata kalau kita mengundi kepada contoh parti PAS, lepas ni kita tak boleh pakai seluar pendek. Saya tak boleh ada klub, saya tak boleh masuk konsert. Salah. Itu adalah satu cara untuk mencelarukan rakyat. Itu adalah satu cara untuk melahirkan kebencian dalam politik. Kita boleh tanya balik, kalau begitu, sekarang kau buatkan konsep kecelaruan politik ini demi untuk meraih keundian daripada masyarakat. Sebelum ni kamu juga satu sekongkong dengan politik ini, parti ini. Masa tu kamu tak rasa. Demi kepentingan politik. Demi kepentingan politik. Sama juga, tiba-tiba kata, macam contoh sekarang, kerajaan sekarang ni, dia kata, kamu dah gunakan istilah yang tak patut, ataupun kamu dah sentuh kepada 3R contohnya. Terus perginya PDRM, SPRM, semua masuk. Tetapi daripada kerajaan sendiri pun ada juga tokoh-tokoh yang mengeluarkan statement sebegitu. Di situlah bermulanya rakyat mula menilai. Kalau kamu ada kuasa, maksudnya kau boleh buat apa saja. Kerana keadilan tu patut ada di both side. It should work in both side. Bukannya kerana kuasa. Itu sedang berlakunya. Tapi kerajaan ataupun parti-parti politik yang membuat kecelaruan ini boleh selamat sekarang. Tetapi bila sesuatunya melanggar prinsip kepada
kumpulan kelompok tu akan berlakunya kritisism. Akan tanya soalan balik. Kenapa pula ini diberi peluang? Kenapa dulu tak boleh? Cuma dari realiti sekarang, bila sebuah parti politik ni mula-mula menggunakan macam-macam perkara, topik untuk membencikan rakyat, maksudnya membuatkan rakyat membenci kepada pembangkang, contoh ada masa tu, kini tiba-tiba the next day seolah-olah tak ada berlaku apa-apa. Sekarang kita ini adalah politik dinamik di mana sekarang kita terpaksa kerjasama, mengharapkan rakyat akan lupa benda ni. Tetapi kecelaruan sudah berlaku. Bila kecelaruan sudah berlaku, maka rakyat dah mula. Ada juga satu kumpulan. Kalau ikutkan statistik sebenarnya, rakyat sebenarnya tak adalah keliru. Tetapi yang jadi keliru, yang kecelaru di sini ialah kerja-kerja kotor daripada Saitro. Asal daripada parti politik ini. Bila setiap hari adanya sekumpulan kata ini tak betul, orang ni benci, macam character assassination. Mula-mula orang tak kenal. Siapa ni? Mungkin muka baru, calon baru. Tetapi setiap hari benda yang sama dilihat. Orang ni jahat kot. Orang ni tak ada moral kot. Lama-lama dia benci. Bila dua Saitro sedang bercat dalam Facebook contohnya, rakyat sedang ada yang faham kita tak patut masuk pasal kita tak faham. Ada yang juga bila kebencian tu masuk ke naluri tu, dia mula cat, korang ni samalah, ataupun ialah dia memang jahat lah. Lama-lama ada yang berpura-pura nak tipu. Ya, saya pun dah kena tipu. Oh ya, betul kot. Di situlah menjadi api kebencian dan mencelaru. Tetapi seperti yang ditanya soalan tadi, berapa lama, bagi saya lah benda ni takkan tahan. Sekarang pun rasa dah kecelaruan berlaku sebelum ni. Tetapi bila berlakunya pencaturan politik ikut kepada kesesuaian diri, maka rakyat dah mula sedar. Ibaratkan macam WWE. Orang ni dengan orang ni sama-sama nak gaduh. Kita pula kat bawah ni, saya sokong orang ni, saya sokong orang ni. Lepas habis gaduh, lepas habis menang, kalah, duduk kat parlimen, sembang sama-sama, minum kopi sama-sama, kita nampak macam orang bodoh. Ya, itu yang berlaku sebenarnya kalau ikut realiti di parlimen, ialah apabila bos MP, pembangkang dan juga kerajaan. Di dalam parlimen tu kita lihat seolah-olah macam bergaduh. Betul. Tetapi di luar ni hakikatnya sewaktu di tempat minum contohnya, ataupun ada satu ketika dulu pernah diceritakan bahawa ketua kepada parti ini dan kepada pembangkang ini balik ke pejabat mereka satu kereta. Betul. Kan? Jadi sebenarnya apakah rakyat kita sendiri tidak mahu mempelajari politik matang sehingganya menjadi celaru disebabkan oleh Saitro-Saitro yang tak bertanggungjawab ni, ataupun kerana kita ni memang suka kepada keadaan-keadaan yang panas macam tu? Satu soalan yang terbaik bagi saya. Kerana kalau ikutkan pengalaman saya pernah bekerja sebagai pegawai khas kepada seorang menteri, dan saya akan meluangkan lebih banyak masa di parlimen, dan saya juga selalu melihat karena ahli-ahli politik ni dalam parlimen. Kadang-kadang sembang politik pun ada, sembang perniagaan pun ada, macam-macam berlaku. Yang tu di dalam parlimen. Tetapi yang anehnya di luar takbir berlakunya melontar ayat, menggunakan kata-kata kesat dan sebagainya. Jadi rakyat sekarang kita kena melihat kepada kelompok-kelompok di dalam masyarakat ni. Kita ada banyak kelompok yang berpelajaran, B40, above B40. Siapa yang lebih gemar melihat perkara-perkara ini? Mereka yang sangat free. Orang yang sengah buat bisnes ni, macam usahawan, entrepreneur ni, dia lebih habiskan masa untuk perniagaan mereka. Jadi bila dia free, dia buka Facebook, macam ni, begitu, okey. Jika ianya berkaitan dengan dia dengarlah. Kalau tak, dia tak kisah pun. Pelajar sekolah, lagilah dia lebih suka politik. Orang budak sekolah ni sekarang dia tak minat politik. Dia tengok K-pop, cerita-cerita, Bollywood, boleh main PUBG apa semua okey lah. Itu saja. Tapi kita ada satu lapisan masyarakat ni, dia lebih suka ini adalah naluri ataupun interest rakyat lah. Biasanya kita suka benda cerita orang lain. Pasal tu sekarang TikTok ni famous. Kita nak tengok cerita orang lain, kita nak tengok kontroversi.
So bila berlakunya kontroversi itu, dia akan mengkaitkan kepada kehidupan harian dia. Jika sebuah keluarga ni miskin, setiap hari kena kerja keras untuk dapatkan duit dan dia terpaksa bayar sewa dan sebagainya ataupun yuran sekolah lebih, dan dia melihat seorang tokoh politik itu sedang bercakap, oh orang rakyat ni susah, kau pula bawa kereta besar, kau pakai jam tangan besar, hidup mewah. Rakyat yang lapisan rakyat ni dia terasa. Saya setiap hari nak dapat sesuap nasi, saya kena kerja macam gila, orang gila. Siap malam balik rumah tak ada masa, saya tidur. Besok pagi saya kena lari, saya kena marah dengan bos, lepas tu saya kena isi minyak lagi, kereta rosak, kena bayar. Masalah kewangan ni, bila melihat saya unding kau tak pernah pun turun kawasan tapi kau happy-happy je, lepas 5 tahun baru tunjuk muka ni. Lapisan inilah yang terasa, yang terkesan. Mereka yang betul-betul terikut. Tetapi masalahnya bila berlakunya perkara-perkara macam kecelaruan ni, dia lebih kepada personal matter. Dia terima sebagai personal matter. Saya hari ini tak dapat hidup dengan mewah. Saya nampak dalam Facebook orang pergi melancong, orang beli macam-macam untuk anak. Dia bawa anak sekali kepada macam contoh overseas. Kenapa saya tak boleh? Kenapa orang ni boleh? Dia tak kisah pasal siapa yang memerintah. Dia tengok orang. Kebetulan bila pembangkang pula ataupun yang ruling government sedang mengutuk orang tu, kebetulan dia adalah daripada kawasan dia. Bila katakan di situ kawasan kampung dia ada sungai tetapi jambatan dah runtuh, budak-budak sekolah susah nak melintas. Kebetulan orang tu pula berada di overseas, kononnya kerja tetapi berseronok ambil gambar. Bagaimana perasaan orang tu? Di situlah meletup. Bila meletup, benda boleh selesai. Mungkin ada urusan kerajaan. Lepas dia balik, mungkin dalam sebulan 2 bulan dia akan turun kawasan. Tetapi bila berlakunya kebencian politik tu, dia akan meletakkan situasi dia untuk memarah. Dia tak akan memaafkan. Jadi masalah ni, orang bila katakan ada wakil baru, apa kepastian orang tu akan memahami masalah dia? Di situlah wujudnya. Rakyat, golongan rakyat ni dia terterima. Bukan semua. Ada yang jenis yang lepas saya ambil SPM ataupun saya ambil degree, saya terbang je lah overseas. Jenis ni dia tak kisah. Budak sekolah tak kisah. Orang yang ada duit tak kisah. Tak kata semua. Ada segelintir tak kisah. Ada juga yang betul-betul daripada yang ada patriotism, semangat perjuangan dari dulu. Orang-orang parti ataupun senior daripada parti-parti itu, dia akan terasa. Tapi zaman sekarang, dia lebih fikir, minggu ni ada movie baru ke nak keluar? Siapa konsep tu? Artis tu tak keluar ke? Kebetulan, situ pun akan jadi kecelaruan juga. Kecelaruan ni berlaku dalam semua aspek sekarang. Okey, kita balik kepada, mungkin Tuan boleh huraikan sikit lah. Saya nak tanya jugalah, teringin tadi nak tanya sebenarnya. Bila kita melihat kepada kecelaruan, sikap politician dan juga penerimaan rakyat sendiri, adakah wakil rakyat itu perlu datang daripada kelompok di kawasan itu ataupun individu yang di kawasan itu, ataupun kita sekarang ni politik matang, kita akan kata politik matang. Adakah kita boleh bawa orang luar untuk menjadi pemimpin di kawasan itu tanpa orang-orang di sekitu kenal ataupun tahu individu berkenaan, ataupun kita boleh menerima siapa saja yang dicalonkan oleh parti-parti untuk mewakili kita di kawasan itu walaupun dia bukanlah orang situ. Baik. Sebelum kita nak pastikan apakah formula terbaik, tetapi kita kena faham geopolitik. Kawasan pedalaman, kawasan bandar. Biasanya kita melihat trend dia, bila adanya satu calon baru lompat daripada kawasan lain, bukannya orang dalam, masuk ke kawasan pedalaman macam kawasan kampung Felda khususnya, orang tempatan tak terima. Tetapi kita melihat orang calon asal dari Penang boleh pergi ke Johor, boleh menang besar. Tapi di kawasan bandar, kenapa ada perbezaan besar, kecurangan besar di antara bandar dengan kawasan pedalaman? Di bandar, cara hidup rakyat lain. Di kawasan pedalaman lain. Keperluan lain. Expectation dia lain. Macam saya katakan tadi, di bandar mungkin infra dia lebih elok. Banyak kalau kita bandingkan dengan kawasan pedalaman. Contohnya pengangkutan, sistem sekolah, institusi. Tapi cara hidup
tak sama dengan kampung. Okey. Di kampung pula, yang kalau ikutkan zaman sekarang, yang ada kat kampung ni orang lama. Okey. Anak-anak cucu dia semua dah pindah ke bandar. Jadi bila orang kampung, bila ke bandar, dia akan prefer saya nak balik ke kampung je lah. Hidup sana senang, tenang. Pagi bangun, pergi sawah ke, mengetih ke, duduk kat tepi warung, lepas tu petang balik, mengaji, solat, tidur. Tak ada hal. Hujung tahun ataupun masa nak raya, anak balik jumpa dah. Dia tak perlu ada internet. Dia tak ada PUBG. Bukan semualah, ada juga yang main je. Ada yang senior citizen ni main juga. Tapi keperluan tak banyak. Tetapi di bandar, hektik everyday life hektik ni, dia kena ada macam-macam. Sekarang kita duduk kat bandar ni, kalau tak ada internet, masalah. Hidup kita bergantung kepada Grab food, makanan segera. Lepas tu kita ada Astro contohnya. Jadi bila hidup dia lebih, masyarakat dekat bandar ni dia lebih memerlukan perkara-perkara sebegini. Dia nak pergi kerja, balik rumah, dia kena ada Astro, internet, anak-anak kena jaga, sekolah, semuanya, semua fasiliti kat situ. Jadi dia tak kisah, fasiliti ada, tetapi dia nak improve kemudahan ni. Jadi dia nampak siapalah yang boleh tolong saya. Masa itulah keluar, okey, saya parti ni akan melantik, okey, kami nak calon ni. Aku tak kisahlah kau siapa, daripada mana. Pasal contoh kita ambil Kuala Lumpur bukannya ada asal. Macam-macam orang duduk situ. Jadi situ macam-macam, tak ada yang minoriti atau majoriti induk yang jaga situ, tak ada. Sana komposisi ataupun kaum pun berbeza. Jadi saya tak kisah, asalkan kau boleh provide benda-benda ni, tak kisah. So di kawasan bandar orang terima. Manakala kalau kita lihat kepada kawasan pedalaman, ada sentimen value. Contoh situ Kampung Melayu, mungkin ada pejuang-pejuang Melayu yang pernah berjuang demi keselamatan rakyat, macam komunis. Situ semua Melayu. Mungkin ada sekumpulan Cina, sekumpulan minoriti India. Hidup sama-sama, tak ada masalah. Saya ambil contoh, saya asal Kampung Melayu. Kancung Darat, Banting. Di situ, di antara perkampungan Melayu tu, rumah saya lah antara satu-satunya rumah India. Mak saya fasih Jawa. So, bila masyarakat India hidup di kawasan pedalaman, kita tak gaduh. Kalau keluarga saya, kalau mak bapak saya nak pergi bandar, kita serahkan kunci rumah kat sebelah jiran. Cik, kalau kain dah kering, tolong lipatkan. Okey. Kalau saya bawa motor kawasan kampung tu, tiba-tiba dah bocor, letak tepi rumah je. Orang kampung kenal orang tu, engkau anak kepada anak ni kan. Okeylah kalau tak sini. Esok balik saya sampai ke rumah tu, motor tu masih situ. Pasal orang kenal. Situ emosi dia lain. Bila kita hidup sebagai satu keluarga di situ, bila katakan seorang tu berjuang demi kepentingan satu masyarakat, di situ tak wujudnya kau kena Melayu jadi pemimpin, kau kena jadi kau Cina tak boleh, tak ada. Seorang yang boleh dipercayai oleh penduduk komuniti kawasan tu, komuniti dia terima. Dia tak kisah kamu ni majoriti, kau kena Melayu. Tak apa. Asalkan kau faham, kau menghormati hal-ehwal adat resam. Kita ada adab. Masyarakat kita ni ada adab. Itu saja. Tak semestinya aku sebenarnya kalau ikutkan saya, Melayu tak pernah resis macam ni. Cuma minoriti yang rasa macam tertindas. Jadi bila adanya wakil daripada situ, katakan parti tu kata kami hantar seorang lebih strong, lebih kuat daripada yang pembangkang ni, rakyat terasa. Dia boleh datang. Dia boleh janji macam-macam. Tetapi lepas menang kalah dia akan balik. Siapa nak jaga? Siapa yang akan kenal tempat ni? Di situlah wujudnya. So rakyat lebih kepada pemilihan wakil luar dan wakil dalaman tu ikut kepada sentimen dalaman kawasan tertentu. Okey. Tadi you ada sebut tentang kepercayaan dalam komuniti walaupun kita berbilang bangsa. Dan ada juga cakap-cakap yang mengatakan kerapuhan telah mula berlaku disebabkan kecalonan politik tadi. Betul. Okey, saya nak kita pindah sikitlah. Soalan saya ialah bagaimana kita nak kurangkan kerapuhan itu? Adakah kerana kita ni dididik dengan
2 sistem persekolahan ataupun 3 sistem persekolahan, sekolah kebangsaan, vernacular dan juga sekolah agama. Jadi apakah you punya komen tentang okeylah kita bercerita tentang vernacular lah, vernacular school. Vernacular So school. apa you punya komen dekat situ tentang kita punya kerapuhan yang mungkin dah berlaku, yang selalu dimomok-momokkan oleh orang politik di luar sana. Betul. Yang katanya gitu begini tentang kaum Melayu, tentang kaum India. Dan tapi bila saya dengar you cakap tadi mak you boleh berbahasa Jawa, dan saya pernah tengok satu video ada seorang kaum India kalau tidak saya di Tanjung Karang yang boleh bercakap Jawa, begitu fasih. Dan juga ada seorang MP daripada Kuala Selangor ataupun Tanjung Karang kalau saya, yang juga boleh berbahasa boleh bercakap dalam etnik Jawa dengan begitu fasih sekali. So saya nak tanya you kepada soalan yang tadi, adakah vernacular school itu yang menyebabkan kita semakin renggang ataupun kita perlu ubah sesuatu dekat situ? Kalau ikutkan ramai kawan-kawan saya asal dari Kelantan. Okey. Dialek Kelantan. Okey. Keceh Kelantan. Keceh Kelantan lah. Memang hebat. Okey. Ianya walaupun mereka ni daripada sekolah vernacular, Okey. masih boleh kecek Kelantan. Okey. Jadi bila kita melihat kepada sistem vernacular ni, ada berpendapat jika adanya sekolah vernacular adalah puncanya berlakunya perpecahan antara kaum di Malaysia, di mana patriotism tu tak wujud sekarang, tak macam dulu. Manakala ada satu kumpulan kata vernacular ni tak pernah jadi isu kerana itu lebih kepada mempelajari bahasa ibunda. Walaupun sekolah kebangsaan sekarang pun ada menyediakan sekolah kelas-kelas tambahan seperti bahasa ibunda masing-masing. Tetapi ada juga sekumpulan ni kata tidak, ianya tidak akan mengganggu sistem ataupun keharmonian negara. Ini subjektif, ini sangat subjektif. Kerana asal sekolah vernacular ni wujud atas kepercayaan, atas teori apa orang kata social contract. Social contract. Kita tak pernah lihat social contract. Social contract ni wujud atas man to man agreement, itu saja masa daripada tokoh-tokoh dulu kita, di mana masyarakat Melayu dianggap diberi status bumi putera dan bahasa Melayu diberi pengiktirafan sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun agama Islam bukannya agama Muslim tetapi agama persekutuan. At the same time, bangsa-bangsa lain akan diberi kewarganegaraan dan juga bebas memilih sekolah ibunda masing-masing. Itu adalah social contract. Tetapi perkara itu telah melekat berzaman-zaman, di mana kalau sekumpulan itu bertikaikan mengenai keperluan vernacular di negara, maka wujudlah kelompok seterusnya kata kalau macam tu kami rela lepaskan sekolah vernacular, bolehkah anda lepaskan sekolah kebangsaan? Betul. Ketarafan Bumi Putera. Ia menjadi subjektif. Secara amnya, saya walaupun saya masuk sekolah saya daripada kampung Melayu, tapi saya masuk sekolah vernacular. Daripada sekolah vernacular, saya tak tahulah nasib baik saya hidup antara orang Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu dengan jiran di sekolah. Jadi saya dapat menguasai bahasa Melayu dengan senang. Bila saya memasuki sekolah Melayu, sekolah menengah, saya tidak lagi melihat masyarakat Melayu sebagai orang asing. Biasanya masalah di sekolah vernacular ni, mereka akan belajar bersama dengan masyarakat masing-masing dengan bahasa ibunda, dan penguasaan bahasa Melayu di sekolah vernacular kalau kita bandingkan dengan sekolah Melayu jauh sekali. Bila pelajar daripada sekolah vernacular masuk sekolah menengah, dia berasa malu, bukanlah kata bukan malu, rasa mengecilkan diri, dia akan jauhkan diri, takut bila ditanya dia tak boleh sesuatu dia tak boleh menjawab, mungkin dia bergagap. Jadi perkara itu akan berlanjutan, di situlah bermulanya sekolah peralihan. Di mana sekolah kerajaan telah menyediakan peralihan supaya pelajar-pelajar dari vernacular untuk menyesuaikan diri, supaya mereka boleh
langkah ke depan. Masalahnya di sekolah bila ada pertandingan ataupun sesuatu, sekolah akan memilih seseorang pelajar yang fasih, yang boleh bergaul. Bila pelajar-pelajar daripada vernacular masuk sekolah menengah, dia masih follow. Pasal 6 tahun dia dah biasa dengan masyarakat dia. Bila masuk situ, dia akan pergi kepada kelompok dia saja. Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India. Bila keluar daripada sistem sekolah, tempat kerja pun dia akan menghadapi masalah. Masyarakat Cina dia lebih menyayangi bahasa ibunda, di mana dia tak perlukan SPM, dia pilih cara lain, dan dia sijil dia diiktiraf oleh Singapura ataupun Taiwan, begitu sudah. Lagipun masyarakat Cina ni ada bisnes dia nak jaga. Saya bagi dia kemasukan atau mengambil peluang pekerjaan di jabatan kerajaan memang rendah. Manakala masyarakat India pula, dia lebih minat masuk kerajaan, tetapi penguasaan Melayu tak cukup, di mana dia tak dapat markah kredit dalam bahasa Melayu, dia terpaksa. Oleh kerana kita tahu di Malaysia ni antara masyarakat yang bukan kaya sangat tu masyarakat India. Jadi dia terpaksa. So bila melihat perkara ni, di situlah bermulanya bila tiga kumpulan ni tidak berada dalam satu kumpulan, maka mereka tak kenal sama sendiri. Tak kenal, maka tak cinta. Bila tak cinta, bila dia buat sesuatu, masyarakat ni tak faham, bila ditanya soalan, dia terasa, oh kamu janganlah sentuh agama kau, agama aku. Saya bagi satu contoh. Semasa saya bekerja sebagai pegawai khas di seorang menteri, saya ditugaskan untuk menjaga masyarakat Melayu dengan agama Islam. Kami pejabat kami ada berbagai-bagai jenis bangsa. Ada Cina, ada Melayu dan India. Yang Cina ni diminta jaga Melayu, India. Yang India minta jaga Melayu. Kami pun berpusing. Saya tanya kat menteri saya, Tan Sri, walaupun saya faham, tetapi isu-isu yang mengaitkan agama seperti masjid itu macam sensitif sikit. Mungkin bila diminta bantuan apa-apa, bila pegawai daripada menteri masuk ke kawasan tu, dia akan rasa macam, adakah orang ni, dia tak kenal, orang ni faham ke atau dia boleh terima tak? Tapi Tan Sri kata, di situlah wujudnya masalah kat negara kita ni. Maka kita asyik hidup dengan kaum-kaum. Bila masyarakat ini masuk situ, bukan nak kata kita paksa untuk memeluk agama, tetapi belajar. Jika saya masuk, saya belajar, lain kali bila berlaku sesuatu, saya boleh menerangkan perkara ini. Sebenarnya ini adalah ini. Bagi orang faham. Bila kita faham, kita tak akan mempertikaikan keperluan ataupun permintaan dia. Kita faham. Saya juga diajar untuk puasa. Secara rela saya puasa. Tahun ni tahun keempat saya puasa penuh. Dengan puasa 6 sekali. Orang kata, kenapa kau terpaksa? Saya kata, ini bukannya dipaksa. Saya nak belajar. Bila saya mula berpuasa, saya faham solat subuh. Walaupun saya tak subuh, tapi saya bangun awal, sahur. Lepas tu saya belajar dalam konsep tu. You boleh memahami lah apa yang berlaku di persekitaran orang Melayu, orang Islam tu lah. Betul. Tapi masa yang paling best tu masa buka puasa lah. Masa pasar makan je lah. Yang itu semua orang tunggu. Tunggu lah kan. Jadi di situlah wujudnya. Bila itu satu contoh lah, di mana bila masyarakat itu hidup dengan kelompok sendiri, maka tak berlakunya pencampuran. Kita tidak berlaku silang budaya tu tidak betul. berlaku. Yang tu dah terbantuk. Jadi bila kelompok yang rasa vernacular ni tak elok tu, dia melihat perkara tu, which is true. So betul juga ada kebenaran dalam sistem ni, di mana kita melihat rakyat macam divide and conquer. Bukan secara langsung, tetapi secara tidak langsung kerana perkara ni telah diikut-ikut daripada sekolah rendah. Tetapi ada kelebihan masuk vernacular juga. Di mana pelajar-pelajar India, contoh di sekolah Tamil, akan diajar bukan sahaja akademik, tetapi budaya-budaya, kelas-kelas budaya seperti tarian, puisi di dalam sekolah vernacular. Di mana masyarakat India lebih mengutamakan budaya. Kalau kita melihat di negara lain pun ada vernacular pun, tapi tak sama dengan vernacular di Malaysia.
Kebetulan di Malaysia ni ada dua jenis etnik yang memang lama wujud di dunia. Bahasa Mandarin dengan bahasa Tamil. Kedua-dua etnik ni memang lama dalam, rich, very rich, kaya dengan budaya, dengan bahasa, dengan macam-macam. So bila disekat, maka berlakunya konflik of interest. Di situ, dan juga ada juga isu-isu lain seperti isu pentadbiran. Cuba bayangkan kalau kita kurangkan kemasukan pelajar-pelajar bukan Melayu ke vernacular, pindah mereka ke ni, jadi kekurangan guru sekolah Tamil akan berkurangan, guru pengetua India akan berkurangan. Jadi peluang pekerjaan akan jadi nipis. Itu antara masalah yang akan dihadapi. Tetapi kita melihat kepada masa depan ni, pernah wujud satu konsep di mana sekolah wawasan. Di mana dalam sekolah wawasan ni ada 3 jenis sekolah akan wujud, Melayu, Cina, India. Tetapi diteraskan induk sebagai pusat sebagai kerajaan menjaga ketiga-tiga. Tetapi tak tahu kenapa mungkin ada campur tangan politik di mana tidak dilanjutkan. So kita balik kepada etnik sekali lagi. Kita melihat peluang yang diberi oleh kerajaan yang terdahulu ataupun yang sekarang ini mungkin kepada etnik India ataupun kaum India, sahabat-sahabat kita daripada kaum India. Yang kita dapat maklumat contohnya tentang prospek ekonomi orang-orang India, equity, penambahan equity yang berjumlah lebih daripada 1 bilion pada satu ketika pernah diberikan kepada orang-orang India. So tetapi kita melihat contohnya ada certain kawasan, kalau boleh saya sebut di Kapar Kelang, di Batu Cave, ataupun ada 2-3 area di Negeri Sembilan, yang mana kita melihat seolah-olah golongan muda etnik India ni, sekumpulan kecil, saya nampak sekumpulan kecil ini tidak mahu mengambil peluang hingga menyebabkan mereka ini sentiasa menjadi punching bag apabila berlaku isu yang akan dimainkan oleh orang lain, mengatakan orang ni memang perangai dia memang macam tu, dia suka cari pasal, dia suka, minta maaf kalau saya kata, suka mabuk lah, bergaduh lah, bawa parang apa semua kan. So bagaimana you punya pandangan dekat situ? Sebagai seorang mewakili etnik masyarakat India, sebenarnya itu adalah satu persepsi di mana adalah satu persepsi dari kebencian politik juga, di mana dilabelkan sesebuah etnik tu atau masyarakat tu kepada satu kesalahan ataupun satu masalah gejala sosial ni, menggambarkan satu etnik. Macam contoh, orang Melayu biasanya kalau kita nak memetik kemarahan masyarakat Melayu, tokoh Melayu akan cakap masyarakat ini malas. Ya, betul. Mungkin motif yang dikatakan malas tu sebenarnya untuk nak pastikan mereka tu akan rasa kesedar. Ya. Tetapi cara penyampaian itu akan menjadikan keadaan lebih buruk. Memarah sesama sendiri. Kita melihat masyarakat Cina sebagai tamak, kaya. Bila kaya je, ini mesti rompak, black market, duit haram. Tetapi itu adalah satu cara. Dulu yang ni masih okey. Kalau zaman dulu orang Cina dianggap diorang ni datang ke Malaysia sebagai pelacur. Bukan saya cakap. Antara orang-orang politik yang nak membuat politik kebencian itu menggunakan istilah ini untuk membuat kemarahan sesama masyarakat. Orang India pula bila dilihat dulu minum toddy ataupun melibatkan diri dalam gejala gangsterism, dilabelkan sebagai itu India is the gangster. Di situlah wujudnya bila kita anggap masyarakat India ni dia bila buat adalah dalam 10 orang tu, bila 2 orang buat masalah, 10 orang akan kena. Tetapi jangan juga kita lupa di mana di Malaysia ni, seperti mana orang Melayu tak macam dulu. Dulu orang Melayu dilabelkan sebagai paling rajin, bukan malas tu satu, tapi mereka ni antara yang penyumbang besar. Saya bagi satu contoh.
Kalau hanya saya nampak dalam Malaysia ni, siapa yang paling ramai dalam tentera yang menjaga keamanan di border-border Malaysia? Sementara China dan India hidup tidur lena. Di mana masyarakat Melayu yang berada di sempadan Sabah Sarawak dengan di mana bila ada penceroboh masuk, dia korbankan nyawa demi kepentingan keamanan semua, tak kisah jenis apa. Dan juga hospital. Orang Melayu, bila orang India sakit, orang Cina sakit, dia muntah, siapa yang pergi tolong? Kebanyakan nurses kat Nurses situ Melayu. orang Melayu. Melayu. Sama juga bila orang Cina ni dia anggap dia buat dirty business, tetapi hakikatnya dia rajin buat business. Kalau kita tengok budaya dia memang nak cari duit. Kat China pun dia jual nasi, makanan, mi macam-macam. Benda tu dia bawa, cuma cara dia nak berniaga. Berniaga tu ada macam-macam, tapi motif dia berniaga, dia kaya. Bila dia kaya, kita anggap ini. Dan juga masyarakat India pula sebenarnya dari dulu masyarakat India bila dia membawa masyarakat India daripada India ke tanah air, mereka fasih dalam bahasa Inggeris. Dibawa oleh orang putih. Orang putih ni dipilih 2 jenis. Satu yang buruh, tenaga buruh. Kerana orang India ni lebih kenali dengan kerja-kerja buruh dari ladang getah, kan? Ladang estate dibawa kerana diorang ni permintaan kurang tapi kerja banyak. Kerana konsep itulah orang putih disediakan estate, disediakan hospital, sinema, pondok-pondok movie, macam-macam dia dah sediakan. Dia kata, I bawa you duduk sini, aku bagi semua tempat. Kau nak sembahyang, kau buatlah mana, kau binalah mana-mana. Dia bagi semua dengan satu syarat, jangan keluar daripada estate. Duduk kat estate je. Orang Cina jangan keluar jangan masuk mana-mana, kau duduk kat bandar je. Orang Melayu kat kampung. So bila masyarakat India ni, saya nak terangkan kenapa masyarakat India ni dilabelkan sebagai masalah-masalah tertentu. Dia punya cerita sendiri. Bila kelompok pertama yang datang daripada India terus masuk ke estate, sekolah pondok tak dibenarkan keluar daripada estate. Jadi tahap pelajaran dia rendah. Dia tahu tarekat. Itu saja. Kutip buah kelapa sawit, tarekat itu saja. Bila orang putih ni keluar daripada negara, tanah-tanah tu telah dijual kepada orang Cina. Lama kelamaan orang Cina nak jual tanah tu, nak buat rumah. Dalam hutan ni, bila setiap orang diberi peluang untuk buat dia punya kuil sendiri, dalam gelap tak nampak. Bila kita cabang pokok satu-satu, wujudlah tiba-tiba setiap 1 kilometer satu kuil. Jadi bila datuk moyang-moyang datang situ, di situlah dia buat kuil, di situlah dia sembahyang dalam upacara lahir, akil balik, anak perempuan, kahwin semua, apa benda kematian semua dibuat kat situ. So kuil itu menjadi kuil peribadi, personal kepada kasta-kasta dia ataupun ikut kepada turun-temurun dia. Cuba bayangkan bila kita tebang pokok-pokok, tiba muncul 20, 30 kuil situ. Dan tiba-tiba kata okey, kami nak robohkan. Masa tu dia tak diberi peluang untuk beli tanah tu. Bila tebang pokok-pokok, bila wujudnya, bila kontraktor nak ni, dia rasa ini adalah part of my life. This is part of my life. Bila you buang benda ni, hilanglah identiti saya. Tapi yang tua masih kat situ. Yang muda tu, dia nampak peluang, dia nampak orang pakai handphone besar, kereta besar, dia pun nak hidup mewah. Tetapi cuma dia tak ada pelajaran tinggi. Jadi bila dia nak hidup senang kat bandar, macam mana? Cara senang, rompak, curi. Tetapi bukan etnik group yang bawa dia. Untuk etnik yang dah baju tu, dia nak buat kerja-kerja kotor tu, dia terpaksa menggunakan etnik-etnik yang India ni untuk buat kerja-kerja kotor dia. Bila dia dibuat, dia akan dijanjikan, okey, kalau kau terkorban dalam perkara-perkara ni, saya akan jaga family kau. Dijanjikan. Di situlah wujudnya kongsi-kongsi gelap. Asalnya daripada bangsa lain, tetapi bangsa yang wujudkan kongsi gelap tu tak adalah tanda-tanda kat badan dia macam tattoo. Cuma yang masyarakat India ni ada satu sikap dia sangat jujur. Bila orang bagi nasi, dia akan dia ikhlas dengan orang tu. Itu sifat semula jadi masyarakat India ni. Bila dia orang bagi bantu, dia akan takkan lupa. Dia akan kenang lah. Dia akan kenang seumur hidup. Bagaikan dia ada satu perumpamaan, jangan lupa bagi orang yang bagi garam kat kau. Maksudnya dalam makanan tu garam tu penting. Bila orang bagi garam kat kau, kau jangan lupa sampai dia mati. So bila
orang ni hidup susah, bila masuk bandar tak dapat hidup, tak ada rumah. Bila golongan ni kata tak apa, aku bagi kau duit. Kau pergilah rampas duit tu. Kau jadilah tontoy. Kau jadilah along. Tak apa, aku cover kau. Apa-apa jadikan kau, family kau aku jaga. Dia rasa senang. Okeylah, kalau aku tak ada pun anak-anak saya dah terbela hidup. So, bila dilabelkan, di situlah wujudnya kumpulan-kumpulan lain dia kata okey, cara hanya pelajaran pendidikan akan mengubah cara hidup masyarakat India. Jadi kini kita boleh nampak dia cara hidup masyarakat India tak macam dulu. Ada yang jadi lawyer di Malaysia ni lawyer yang paling paling ramai sekali. India. Doktor pun India. Tapi golongan yang terpencil ni masih ada. Tetapi oleh kerana golongan ni pernah buat benda-benda ni, tak semestinya semua India dilabelkan sebagai penjahat. Tapi sekarang benda-benda ni telah diambil alih oleh orang asing. Yang snatch thief, yang meragu tu sekarang orang Indo pun ada, orang Bangla pun ada. Tetapi masih oleh kerana kulit nampak sama, masih lagi dia pakai emas, ni India, gelap ni India. Okay. Jadi bila di pinggir, bila kumpulan-kumpulan yang berpelajaran ni dia rasa tersinggung, jadi dia rasa kalau mereka diberi peluang dalam memberi taraf sama dengan masyarakat-masyarakat lain, mungkin dia rasa dia akan dihormati. Pasal itu masyarakat India sekarang diminta, tolonglah berikan kami peluang pekerjaan lebih tinggi. Zaman dulu masyarakat India yang berpelajaran tu masuk diserap dalam jabatan-jabatan kerajaan kerana mereka berfasih bahasa Inggeris. So orang putih ni bawa orang India dari yang jenis pelajaran tu ke jabatan. So dulu kemasukan masyarakat India dalam jabatan kerajaan sangat tinggi. Bila dikurangkan lama-kelamaan orang tak belajar, jadi bila dah kurang, mereka rasa kami nak kerajaan mengambil lebih kuota untuk kerja sektor kerajaan dan juga pendidikan. Bila dinampak minoriti, mereka nampak pelajaranlah satu-satunya cara untuk menaikkan taraf masyarakat India. Kena masuk universiti. Yang baru-baru ni kita lihat di mana seorang budak perempuan dalam satu temu ramah dengan Perdana Menteri, dia kata walaupun saya dapat straight A, tetapi oleh kerana ada kuota, tapi yang dapat masuk tu dapat DE pun masuk. Sensitif. Betul. Kalau kita melihat dari aspek lain, itu adalah penganiayaan kepada budak tu lah. Betul. Tapi dalam konteks sosial ni, kontrak ni, kita menghormati. Itu adalah hak kau. Tak apa. Tetapi at the same time, bagilah peluang. Bukan kata semua India boleh masuk. Tak, itu menganiayai semua sistem. Tapi bila dijawab sebagai kau tak faham duduk tu, kesian budak tu. Yalah. So di situlah wujudnya etnik masyarakat India ni masih melihat pemberontakan kecil dalam hati mereka yang tak puas hati. Itu adalah antara yang menyumbangkan masyarakat India turun kepada indraf. Kepada masalah-masalah sosial lain lah sebenarnya. Tapi masalahnya sekarang masyarakat India selalu dimainkan, ditipu oleh pemimpin. Kadang-kadang cuba kita tengok setiap pilihan raya ni keluarlah berita besar. Masyarakat India adalah kingmaker untuk pilihan raya ni. Masa tu dia kata orang India bagus. Senang cerita orang India kena ni keluar. Tetapi setiap kali bila nak meraih undi, dia akan keluarlah macam-macam gula-gula. Lepas habis pilihan raya, hilang. Perdana Menteri kita suka berjoget di setiap program-program masyarakat India. Seperti mana saya kata tadi, bila orang India suka seseorang tu, tak kisah bangsa apa, dia akan dikenang. Dia akan suka tolong. Dia kata okeylah, dia antara satu-satunya pemimpin bukan India turun dengan saya, berjoget dengan saya, so saya suka dia. Okey, dia balik kepada soal politik dan juga PRN kita kali ini. Tuan melihat agaknya apakah vote yang akan diserahkan oleh etnik India kepada siapa? Agak-agaknya lah macam mana dengan PRN kita yang kali ini? Kali ini kita akan melihat satu dramatik di mana akan ada bermacam-macam kejutan. Kalau kita melihat trend
pembuangan undi ikut etnik ni, masyarakat India selalu dilabelkan sebagai kingmaker. Pada penghujung-hujung pilihan raya ini, setiap kali kita akan melihat dalam surat khabar dia kata Indian will become the kingmaker. Kerana dia ada sebab dia. Saya akan terangkan kenapa masyarakat India dia anggap kingmaker. Bukan kerana masyarakat India mempunyai kuasa untuk keluar ramai-ramai, tidak. Kalau ikutkan pengalaman saya ini bukan teori tapi pengalaman saya. Setiap kali bila adanya pilihan raya kecil atau pilihan raya besar, kami akan dengan tim-tim kempen itu kita akan turun kawasan Melayu, China, India. Ini betul. Kalau tak percaya, anda tengoklah sendiri. Ini betul. Kalau kita masuk kawasan Melayu, contoh calon ni tanya, "Encik, saya ni sekian. Saya harap encik boleh undilah. Pilihlah saya." Masyarakat Melayu ni senang cerita. Kalau dia suka, dia cakap, "Saya akan undi kau," dia akan undi. Settle. Kalau dia kata, "Saya tak akan undi kau, saya tak suka kau," dia memang tak akan undi. Senang kita nak tick dia ni, putih ke, hitam ke, kelabu. Senang. Masyarakat India, masyarakat Cina pun senang. Kalau kita masuk kawasan Cina, "Aunty, uncle, ini kita punya candidate, ni baik punya orang, sangat bagus, boleh tolong. Okey tak tahu." Dia jawab tak tahu. Dia cakap okey dengan nada dia lain, intonasi dia lain sikit. Okey. Kadang-kadang buka pintu pun tak. Buka curtainnya, apa? Tak tahu. Tak tahu. Apalah kita letak ini paper depan rumah nanti, okey Okey. So, kita nak take apa ni? Okey ke tak okey, gerak kelabu ke putih hitam ni? Tak apalah, ini confirm kelabu kot. Okey, masyarakat India ni dia lebih kepada emosi. Ada sekali saya dengan tim kempen itu kita masuk kawasan pembangkang. Tengok bendera besar. Confirm dia tak layan punya. Kita masuk dia macam, "Cik, selamat pagi. Kami mewakili parti ini. Kami minta jasa baik untuk satu keluarga keluarlah. Bagilah peluang untuk ni." "Tak boleh, Encik. Sekali ni saya dah decide tak nak undi yang ni. Saya nak ke pembangkang lah." "Kenapa, Encik?" "Yelah, dulu kata ini boleh, anak saya nak masuk sekolah boleh. Kata naik etnik group masyarakat India ni boleh masuk dalam kerajaan boleh, universiti boleh, kuil takkan dirobohkan, tapi korang buat juga. Macam mana lah tak nak lah. Tapi kita boleh masuk dengan soft mode." Sebenarnya, Encik, benda boleh bincang. Sebenarnya kita bukan tak benci, kita sayang korang. Cuma masa tu tak sesuai. Tak apa, Encik bagilah apa masalah kita dengar. Dia akan cakap, kita dengar. Bila dengar, okey macam ni lah, Encik. Saya tak boleh confirm, saya tak boleh nak kata ya. Tapi saya akan terima, saya akan dapatkan info, saya akan cuba dapatkan info. Betul, Encik, boleh? Macam ni lah cara dia. Okey lah, kali ni harap korang buat lah. Yang tu kita tahu, dia automatik putih. So, masyarakat India ni senang confuse. Tetapi setiap tahun, setiap kali ada pilihan raya, benda yang berlaku. Benda yang sama-sama yang berlaku. So, dia pun tertipu. Sampai satu tahap di mana Pakatan Harapan, kali ni saya terus teranglah, Pakatan Harapan, dulu bila masyarakat India lebih kepada Barisan Nasional, bila saya mewakili Barisan Nasional, saya tanya nenek saya, "Nek, nanti buang undi nanti tahu kan pangkal mana kan?" "Mestilah BN." "Kenapa?" Dia jawab, "Pasal dia bagi beras dulu." Itu saja. Itu saja. Dia cakap dia bagi beras. Pasal orang India ni bila dia janji ataupun diberi bantuan, dia akan ingat semua hidup. Senang dibincang. Hati dia lebih lembut bila mungkin daripada rupa nampak macam ganas, tetapi bila kita berinteraksi dengan mendengar masalah saya, dia akan dengar okey. Cuma itu. Tapi sekarang orang India pun ikut sampai satu tahap sekarang, masa PH tu kata, kita ni macam contoh SOSMA. Masa SOSMA tu keluar, semua pemimpin daripada Pakatan Harapan turun, jumpa dia kat tengah jalan. "Tak apa, Encik, makcik, tak apa, kita tolong, kita akan bawa benda ni." Bila jadi kerajaan, itu tak salah, tak boleh. Tapi bukan kata benda salah kita nak halalkan. Cuma kita melihat cara-cara untuk membantu. Itu lain. Membantu dengan menghalalkan benda yang salah tu lain.
Jadi bila melihat, oh dulu Presiden PM datang joget-joget. Dulu ada masa. Sekarang kata tak boleh. Dulu kata semua rakyat, anak Cina anak saya, anak Melayu anak saya, semua anak saya lah. Tapi ini adalah kita masukkan PTPTN, semua boleh, semua anak kena belajar. Bila berlakunya macam ni, ni jangan kau suka-suka, nanti undi Melayu saya tak dapat. So bila orang India selama 60 tahun ni, bila diundi untuk Barisan Nasional, dia anggap okey, kita ada satu sistem di mana majoriti Melayu menjadi teras. Dan bila Melayu jadi kuat, bangsa-bangsa lain akan rasa senang. Dia kerjasama. Itu adalah trust selama 60 tahun. Tetapi lama-kelamaan benda tu bercelaru. Politik berlakunya bercelaru. So bila mereka dalam dilema, kata macam-macam nak buat tapi tak buat juga. Okey, kita ada harapan baru. Okey, Pak kata nak tolong. Okey, Anwar Ibrahim nak tolong. Okey, ini adalah satu titik permulaan baru di mana masyarakat India mengharapkan seorang tu ataupun satu parti tu akan membuat, bila dia kata saya akan buat ni, saya ulang. Hari ni, esok jadi, semua. So rasa walaupun dengar sedap nak dengar, percaya tu susah sikit, tapi tak apalah, kita bagi peluang. Diberi peluang, bila terima pula, bila benda tu jadi macam ni, orang dalam Pakatan Harapan, masyarakat India dalam harapan pun dah rasa macam nampaknya ini kita percaya dia, kita buang yang ini. Nampak Mamat ni pun sama. Jadi kita nampak gelombang perubahan sekarang. Bila sekarang trend minta tak lagi minta undi. Sekarang blackmail. Kau kena undi. Kau jangan hukum saya. Kalau hukum saya sebenarnya kau hukum kau sendiri. Jadi trend lain. Orang India pula jadi macam bangsa-bangsa lain. Dulu tak kisah siapa menang, orang India naik motor joget malam. Kita menang. Mula-mula Melayu dengan India buat, Cina senyap. Lepas tu Melayu, Cina senyap, India yang joget. Yang lepas, kali ini semua senyap. Sekarang susah nak predict. Kau nak percaya mana? Kau nak undi mana? Mana saya suka, saya undilah. Tapi masyarakat India akan buat satu kejutan. Itu for sure. Pasal dia dah nampak dulu, setiap kali yang jadi kerajaan dulu tu, setiap kali ditanya minta undi, dia kata bagilah peluang. Biar pembangkang sekali dah bagi peluang. PM kita ni dah lama tunggu. Mungkin dia boleh buat sesuatu. Dia dah nampak perjuangan masyarakat India. So Anwar Ibrahim dianggap sebagai seorang pemimpin untuk semua masyarakat. Dia akan buat sesuatu. So dia tunggu. Tak apalah, semua masyarakat India majoriti undi Pakatan Harapan supaya boleh jadikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dah jadi, dah beri kuasa, dah beri mandat. Tetapi benda yang sama. Tak ada perubahan, tak ada kemajuan. Cuma follow up dengan apa yang kerajaan lama buat. Tak ada pembaruan, tak ada kemajuan. Jadi orang India rasa macam, okey, apa alternatif kita? Nampak macam ada parti baru, tapi ekstremis ke? Wujudnya ekstremis, tak ekstremis macam mana? Dulu kita ingat tak nak bagi peluang, tapi kita bagi peluang. Mungkin yang ni kita nak bagi peluang. Apa kata kita bagi peluang yang baru? Kalau dia pun tak betul, kita pindahlah balik. Negara-negara yang dah maju sekarang dalam politik ni, dia ambil dua sistem saja. Lagipun, the future of politik ni tak lagi melandaskan agama dan kaum. Dia lebih kepada macam overseas ni, macam Amerika ni, Demokrat dengan Republik. Dia dua jenis saja. You buat ni, saya sokong you. Kalau you tak buat, saya sokong sana. So you terpaksa kerja kuat. Betul. So untuk menjawab soalan ni, kali ini daripada social media, daripada sesama masyarakat, kawan, kita dengar masyarakat India kali ini akan buat satu kejutan besar. Okey. Kalau katakanlah Tuan Subhas dilantik sebagai Perdana Menteri hari ini, agaknya apakah yang Tuan Subhas akan buat untuk memperbaiki apa yang kita dah sembang tadi tu? Okey. Kalau bukan Melayu nak jadi Perdana Menteri tu, agak terkejut lah. Lagi-lagi tapi tak mustahil lah kan, sebab kita negara demokrasi. Boleh. Cuma akan mengambil masa yang lama. Masa yang lama. Amerika mengambil 100 tahun. Ya, maknanya kita kena terima realiti itulah. Realiti lah.
kalau kita menghormati sistem kerajaan dan sistem demokrasi negara ini, kita akan menerima. Menerima. Tetapi tak mustahil pada satu hari nanti seorang bukan daripada masyarakat Melayu majoriti boleh jadi. Macam contoh, Amerika mengambil 100 tahun untuk menerima seorang black American become Obama kan. Jadi kalaulah even yang terbaru ni pun UK pun dah ada seorang etnik India yang menjadi Perdana Menteri kan. Ya, sekarang India kat semua tempat. Ya, betul. Fiji. Ya, dulu kita kata Cina, orang-orang Cina di mata tempat, sekarang ni India pun dah banyak. India macam Cina juga, ada Little India dengan Chinatown. Ya. Satu dunia ada. Jadi kalau ditakdirkan, kalau ditakdirkan jadi Perdana Menteri. Cuma benda ni seronok nak sembang, tetapi nak jadi pemimpin ataupun nak jadi Perdana Menteri bukan benda yang senang. Ya, betul. Dia perlukan satu sifat semula jadi, leadership. Leadership ni bukan semua boleh buat. Saya boleh cakap saya nak jadi ketua cabang, ketua bahagian, saya nak jadi menteri, senang. Tapi yang saya nampak kat Malaysia, kita ambil contoh Malaysia ni, bukan semua nak jadi pemimpin. Semua boleh jadi pemimpin, tapi tak boleh jadi seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Siapa yang suka nak jadi calon sekarang? Mereka yang nak buat bisnes. Mereka nak membesarkan lagi bisnes dia. Dia nak lagi untung. Bila menjadi seorang pemimpin, dia akan dapat banyak peluang, networking, dia boleh buat banyak duit. Kalau seorang tu nak jadi pemimpin, sebenarnya dia kena faham naluri kepentingan masyarakat yang mempercayai dia akan membawa suara kepada satu tempat seperti parlimen. Bila dia menyuarakan masalah di situ, bila dapatnya sesuatu result yang baik, dia boleh bawa benda tu kepada masyarakat situ dan tempat tu akan maju. Dia akan menjadi satu contoh. Jadi dia akan diberi peluang untuk memerintah negara. Kalau dia boleh membawa pembaharuan dalam kawasan dia ataupun di negeri dia, di peringkat wilayah dia, dia boleh menjadi satu contoh. Bila kita memperbaiki masalah dalaman, maka dia boleh menggunakan kepakaran dia, pengalaman dia untuk membaiki keadaan negara. Jika dia berjiwa rakyat, di mana dia boleh terima dari semua lapisan masyarakat, tak kisah agama ke bangsa, bila dia boleh mempercayai, menghargai, mempelajari semua jenis adat. Macam contoh, kalau saya saya jadi pilih, sebelum nak jadi Perdana Menteri, saya jadi ketua negeri, contohlah ketua negeri. Ahad mustahak kalau, tapi saya kena ingat, bila saya jadi ketua negeri, saya kena pastikan saya kena jaga semua agama. Saya kena jaga semua bangsa, tak kira agama mana, kena adil dan saksama. Kalau masjid, saya kena bagi bantuan untuk masjid, kuil, tokong semua, supaya akan dihormati. Kalau katakan sekarang apa yang berlaku sebelum-sebelum ni, jika kawasan majoriti Melayu kita letak seorang India, ataupun majoriti Melayu letak Cina, kenapa ditolak? Kerana bila bangsa lain, dia tak faham. Jika dia jadi pemimpin, dia akan jaga masyarakat dia saja. Bagaimana dengan bangsa lain? Jadi bila nak jadi Perdana Menteri, seorang tu kena ada jiwa yang dia kena rasa betul-betul ini semua adalah keluarga saya, bangsa saya, tak kisah agama apa. Janji, kerana setiap bangsa, setiap agama ajar benda yang baik. Jika saya ditakdirkan, saya akan pastikan balik kepada pangkuan asal. Selesaikan masalah rakyat dulu. Saya dah cakap macam orang politik sekarang. Tak, selesaikan masalah. Bila rakyat senang, tak payah setiap tahun saya kena sedekah untuk undi. Mereka akan melihat result. Bila saya jadi adun, saya dah naikkan taraf kawasan tu. Jadi rakyat, back to soalan asal, kenapa orang politik ni kena merayu undi? Kerana orang kaya tak akan minta apa-apa daripada orang politik. Orang politik akan menggunakan orang susah sebagai alat untuk mencapai meraih undi. Bila dia nampak kawasan ni tak ada satu benda, katakan tak ada bekal air yang elok, jadi dia akan kata, kalau saya jadi, bagi saya peluang, saya akan bawa pakar-pakar, saya akan pastikan tempat ni maju. Tapi dia tak akan buat. Tunggu hujung, lepas penggal kedua dia akan pergi. Okey, kali ni saya dah standby dah ni, nak sign ni. Undi-undi. Benda tu berlaku je.
Tetapi bila dah settle awal-awal, orang lupa. Jadi bila orang tu dah settle semua masalah, orang luar nak masuk, dia akan cakap, saya tak payah minta undi lagi, saya dah prepare semua. Ini adalah pencapaian saya. Orang pun fikir, ini orang baru tak tahu dia ni elok ke tak elok. Ini orang dah buat, dia relax je. So, bila kita settlekan masalah-masalah ni, baru kita fokus kepada negara. Bila kita fokus negara, kita akan jaga kepentingan negara kepada luar negara. Baru orang nampak, oh, Malaysia negara terbaik kerana negara dah jaga. Macam Jepun, sistem dah elok, dia jadi kuasa dunia. Ini negara sendiri pun tak betul-betul lagi kita nak. Ya. Okey tuan, saya nak sambung sikit lagi lah. Boleh, silakan. Sikit lagi. Silakan. Apa pandangan tuan tentang Menteri Besar Kedah? Apakah yang dia buat itu boleh memberi impak positif atau negatif kepada parti dia secara keseluruhannya, ataupun memberi impak yang memudaratkan kepada rakyat secara amnya? Menteri Besar Kedah, secara peribadi saya tak kenal dia, tapi saya suka style dia. Walaupun saya ni bukan Melayu, tapi sebagai bukan Melayu, saya suka style dia. Kenapa? Dia seorang pemimpin yang senang didekati rakyat. Kerana dia melantang cakap. Dia tak simpan, dia tak pakai protokol. Orang suka orang macam tu. Masyarakat suka orang macam tu. Pasal dia tak simpan. Dia salah, dia kata salah. Walaupun cara pendekatan ataupun cara penggunaan bahasa tu agak kasar. Tetapi dalam penggunaan bahasa tu, kita nampak kejujuran. Bila seorang tu cuba mendedahkan sesuatu dan dia terima tindakan-tindakan lain bermaksud apa yang dia buat tu betul. Kalau dia buat salah, kadang-kadang terlebih cakap pun ada, tapi dia minta maaf jugalah. Tapi ini musim pilihan raya. Ini musim pilihan raya. Kadang-kadang inilah masanya kena, kadang-kadang ada satu tahap kita kena attack terus. Seperti saya cakap tadi, saya tak kenal dia personally, tetapi cara dia saya suka. Pasal ingat tak, bila dia ditangkap, bila dia balik ke Kedah, turun airport je, semua pekerja-pekerja airport ambil gambar. Dia masuk mana-mana ceramah, lepas tu dan naik. Setiap kali buat ceramah naik, orang nak tengok, orang dengar. Bila orang tu cakap auta, orang tak layan. Orang nak ambil tindakan pun tak kisah ini siapa. Buat apa nak buang masa. Bila orang tu tiba-tiba nak jadi popular, orang nak hantar maksud, dia ada sesuatu yang menakutkan mereka. Itu pandangan saya lah. Jadi saya nampak Ketua Menteri Kedah ni ada masa depan yang cerah. Okey. Sikit lagi. Sila. Sikit lagi. Saya sedia. Sebab kita suka nak berjumpa sebab tuan sibuk kan dengan aktiviti harian. Okey, adakah langkah yang diambil oleh kerajaan pada hari ini, kerajaan PHBN pada hari ini menekan pemimpin-pemimpin politik yang tidak sehaluan dengan mereka, adakah ia menjadi satu tabu ataupun kesilapan, ataupun inikah cara terbaik untuk kerajaan itu prevent dia orang punya kuasa? Macam ni, kita ada sistem pemerintah, pembangkang. Kerja pembangkang ialah untuk melihat kepada kelemahan dan kesalahan dan membawa isu itu kepada parlimen supaya kerajaan boleh memperbaiki. Kalau mereka tak dapat memperbaiki, mereka akan pastikan rakyat pilih mereka, akan diminta diberi mandat supaya mereka akan jadi pemerintah untuk selesaikan masalah itu. Itu adalah kerja pembangkang, dan fungsi kerajaan ialah untuk memastikan bahawa kebaikan dan kesejahteraan rakyat dan harmoni rakyat. Tetapi yang kita nampak secara ketara ni, kerajaan ni terbawa-bawa dengan sikap dia yang lama-lama, yang sekian lama menjadi pembangkang. Perdana Menteri pula bila dia buat statement, dia macam mengugut. Dia sepatutnya bila ada orang bagi komen ataupun kritik, sebagai Perdana Menteri ataupun sebagai kerajaan, dia sepatutnya membalas dengan fakta dan menerangkan kenapa. Sebab orang boleh terima, orang dengar. Yang tak dengar tu masalah dia. Tetapi
kita dengar, okey, dia bagi satu masalah, okey, dia bagi jawapan, rakyat akan menilai, okey betul tak, okey tak. Kalau setuju, setujulah, tak setuju itu masalah dia. Tetapi, oh kau buat ni, aku akan buat ni. Kau buat ni, aku akan buat ni. Kau buat salah, aku akan tangkap kau. Tapi ini lebih menguntungkan pembangkang. Lepas tu pembangkang cakap, kami tak hanya soalan, ini masalah. Kenapa kau pula nak menggertak kita orang? Biar rakyat menilai. Ya, ya. Dan akhirnya Cik Syubhas, kita melihat PRN ini ialah gelanggang untuk kerajaan-kerajaan negeri ini dan juga persekutuan ini dinilai oleh rakyat untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang mungkin dalam 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Okey Encik Syubhas, terima kasih banyak kerana hadir untuk cerita ulasan cakap orang kampung kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk meluangkan apa yang saya rasa dengan masyarakat kita. Terima kasih. Jadi pesanan saya kepada rakyat yang akan pergi keluar mengundi untuk pilihan raya kecil ni, saya mengharap rakyat Malaysia dah tahu akan buat satu keputusan yang terbaik demi masa depan anak-anak anda dan anda. Jadi pastikan, jangan cari alasan. Kadang-kadang satu undi pun akan memberi impak yang besar kepada masa depan negara kita. Terima kasih.